Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratul A'raf, Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, juzuk yang ke-9, sambungan kita ayat 1, 2, 3. Ayat 1, 2, 3, muka surat Tafsir Pimpinan Jawi 299. Buka muka surat 299. Suratul A'raf. Kita sambung perbincangan kita dalam ayat 1, 2, 3 bermula. Baca beberapa ayat dulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala fir'aun amantum bihi qabla an adhana lakum Inna hadha lamakrum makartumuhu fil madinati litukhrijuu minha ahlaha fasawfa ta'lamun. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Kita break sekat itu dulu. Tanda pelajar, ini adalah merupakan episod yang ke-6 daripada 10 episod kisah Nabi Musa berdepan dengan Fir'aun dalam surah Al-A'raf. Dalam siri yang lepas, apabila berdepan Nabi Musa dengan ahli sihir, kan, berdepan dengan Musa, ahli sihir sudah berdepan, dia pergi tanya dulu, ahli sihir tanya, siapa campak dulu? Musa kata, alku, campaklah dulu. Fawak awak lah, kan awak ni ahli sihir antara bangsa, orang yang paling hebat. Katanya, dalam tafsir ni, Munir kata, wa kanu qad ja'alul hibal mujawwaf. Mana dia tali dia tu dia ada rongga dalam. Dia isi dengan zibak. Zibak ni kalau Melayu kata raksa ataupun mercury. Dia cair besi tu dia bergerak. Bila dia kena panas sikit, dia gerak. Mana tali ni bergerak dengan benda tadi. Kadang-kadang kalau kita tak mesti berani ke tak, lepas tu dia duduk main, geraklah tali dia tu. Kono-kononya sihir lah tu, bijaklah dia. Sekali Nabi Musa campak, tukar dia zap, jadi ular dia seruk habis tali tu, masuk. Ahli sihir dia tahu, dia kata sihir sama sihir tak pakai gu.
Ular sihir dengan ular kawan dia tak boleh makan. Dia sama-sama tali bodoh gitu ya. Ini Musa punya bukan sihir ni. Oh, sudah dah lah. Kalau bukan sihir, maknanya betul dah lah. Betulnya apa? Sudah betul apa yang dikata oleh Musa. Tengok ni cerita ruya. Ruya ni makna ada riwayat lah, ada maklumat. Setara mana sahih tu wallahu alam, tidak terdapatlah hadis tapi ruya. Ruya, Nabi Musa kata kepada ketua Saharah, As-Sahirul Akbar. Oh, dia punya big boss sihir. Bos. Atuk minubi. Oh, dia kata, kalau aku dapat kalahkan sihirmu, mu beriman ke tidak dengan mukjizat aku ni, dengan ajaran aku? Biasa dulu kena cabar dulu. Qal, kata di ketua sihir, la atiyanna bisihrin, jangan cabar aku Musa. Aku akan bawa tunjuk pada kamu sihir yang tidak boleh dikalahkan. Oh, dia punya confident lebih-lebih. Biasa Maharaja Fir'aun duk tengok, kena tunjuklah kita punya gedebek, kita punya lawan. Tapi kalau betul boleh mengalahkan kami ahli sihir, aku akan beriman. Oh, sudah. Dia telah bagi komitmen, kalau betul boleh mengalahkan aku akan beriman denganmu, dengan Tuhanmu. Fazalika qala ma qal. Sebab tu bila dia kalah, dia kata apa? Wa ulqiyas saharatu sajidin. Tengok ayat 120. Perau sujud lalu pok dia. Dia tengok, bukan. Qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman dengan Tuhan pencipta alam. Fir'aun sengih suka ingat ke dia. Bukan mu Rabbi Musa wa Harun. Tuhan Musa, Tuhan Harun. Kalau kata Tuhan Musa saja, dia ngamak ke Rabb dengan makna Tuhan. Dia perang Musa. Fir'aun sengih lagi suka 2 kali. Ingat ke dia. La, bukan mush anta. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan pencipta, Tuhan yang diimani, dipercayai oleh Musa dengan Harun. Oh, ketika tu Fir'aun masuklah episod yang ke-6 dalam siri ini, siri perbincangan kita ini. Fir'aun pun naik berat itu dah lah, naik malu dah lah. Beriman dah ni. Tengok ayat 1, 2, 3. Qala Fir'aun amantum bihi qabla an azana lakum. Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepadanya? Kenapa beriman sebelum aku memberi izin kepada kamu? Oh, tak minta izin dulu pakai sujud lalu. Oh, marah dah lah. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Oh, kalau begitu, Fir'aun guna adalah, dia guna, orang panggil mengalih isu. Daripada dia malu depan orang ramai ni. Katanya mengikut riwayat wallahu alam tentang kesahihannya, dia kata wa innahu amana bi Musa inda imani sahara 600,000. Dalam kitab ni. Dia kata berimannya satu negeri Fir'aun ketika berimannya Saharah 600,000. Mana Fir'aun malu besar sebab Saharah dia kalah. Bukan sekat kalah. Kalau kata kalah akak tangan bos, maharaja, ampun kita lawan balik lepas ni second round dah. Ni dah pakai beriman lalu amanna bi rabbil alamin. Fir'aun apa kata? Dia nak tutup malu dia kata apa? Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati. Dia kata
Ini sesungguhnya inilah satu perbuatan tipu daya yang kamu lakukan dalam bandar ini. Oh, sebenarnya mu dengan Musa ni pakat dah. Sebab tu tadi sebelum campak tali, mu kata mu akan beriman kalau mu kalah. Tengok. Maknanya Musa ni bos kamu sebenarnya. Musa ni tok guru kamu ni. Mu belajar sihir dengan dia. Danya buta mata hati apa? Tak tahu apa. Tidak nak beriman juga Fir'aun. Tak kena Allah SWT selesai. Syubhat yang kedua dia kata, litukhriju minha ahlaha, kerana kamu hendak mengeluarkan penduduk daripadanya. Sebenarnya mu pakat dengan Musa. Bila kita kalah, mu akan keluarkan Fir'aun dengan makna akan jatuhkan kerajaan Fir'aun dan Musa akan jadi presiden Mesir. Patut bawa-bawa berjaya orang besar ikut dia. Ini dua syubhat dia panggil syubhat yang pertama, syubhat apa? Syubhat yang pertama, pakat dah Tok Guru Musa ni maha guru sihir. Yang kedua, tujuannya mu nak rampah negeri ni. Kita bahasa jenis mai rampah-rampah kuasa ni berhi juga orang zaman Fir'aun dulu pun. Kita duduk dia sekejap, rampah kuasa macam-macam lah. Cukup bilangan. Fir'aun kata, aku sebenarnya tahu mu nak rampah kuasa aku. Maka Fir'aun malu. Fasawfa ta'lamun. Ahli sihir, oleh itu kamu akan ketahui akibatnya. Kalau mu tak taubat, tak tinggal Musa, tak balik semula kepada ikut Fir'aun, apa hukuman dia? Tengok ayat 124. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Allahu akbar. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang. Apa nak silang? Tengok nota di bawah. Yakni tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri kaki kanan. Silang. Kaki kanan, kaki kiri. Apa ayah lawan nak? Tulis kata di ahli sejarah, ulama tafsir mengatakan bahawa ini ni kata Ibnu Abbas, wa kana awwalu man salab wa awwalu man qatta'al aidi wal arjul min khilaf. Orang yang pertama menjatuhkan hukuman salib, bukan salib apa ni Kristian, palang dia panggil. Ambil orang ni dipalang di atas kayu, kemudian dipotong tangan, potong kaki kiri, dia panggil silang. Ibnu Abbas kata Fir'aun lah orang yang pertama menggunakan kezaliman seperti ini. Seperti dia beri palang orang, kemudian dia potong tangan dan kaki bersilang. Siapa dia? Orang mula-mula sekali mendiang Fir'aun. Dia lah buat. Buat ke tak buat? Mengikut dalam ahli tafsir kata wa zahir anna Fir'aun naffaza. Allahul musta'an. Pada zahirnya, zahir kepada ayat ini, Fir'aun buat sungguh. Dan ahli sihir yang kita sebut semalam berapa? 70 ataupun 73 orang, tak ada seorang pun yang murtad, berpaling tadah daripada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Patut Fir'aun sedarlah. Kalau seorang dua ya, menasabah. Ni 70 orang iman sudah mantap, mereka tak akan lari. Hak ni hak alik, hak benar. Hak pengikut ajaran sesat mantap juga. Baru keluar 2 hari kabar, ada orang mengaku dia ni rasul kepada orang Melayu. Kita ingat ke sesat dah. Tahun berapa dulu rasul Melayu ni? Mungkin tahun 80-an dulu. 20 ribuan ni, 20 ni muncul balik orang tua ni. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu kata di para ulama, ajaran sesat ni seperti api dalam sekam, dia tidak padam. Dia mari angin kuat, berasak balik. Ni Rasul Melayu muncul balik. Sebab itu dalam Islam, kes-kes yang berat macam ni tak padan dengan kita duduk denda 2-3 ribu. Orang ini hukuman lebih sangat berat, dia panggil hukuman murtad wal'iyazubillah. Baik, kita tak campur murtad mahkamah. Kan yang pentingnya undang-undang zalim, salib
palang, potong tangan dan kaki bersilang ini Fir'aun orang yang pertama melakukannya. Na'udzubillah. Baik, kita pergi kepada ayat. Fir'aun kata, "Tsumma la usallibannakum ajma'in." Lepas aku potong tangan kaki, kemudian aku akan memalang kamu semuanya. Tengok 226, maksudnya selepas dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, tiap-tiap seorang di antara mereka akan digantung pada kayu palang. Na'udzubillah min ghadabillah. Jahatnya Fir'aun, dia potong tangan ni tok tepi jalan. Orang lalu tengok, lawan Fir'aun kena. Dia ingat ke iman itu boleh dicabut dengan palang, boleh dicabut dengan silang tangan kaki. Iman iza waqara fil qarbi, dia tidak akan tercabut lagi. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah mauqif, sikap yang telah diambil oleh mantan ahli-ahli sihir Fir'aun. Dan itulah kalau kita baca dalam secara umat yang terdahulu, yang Allah tunjukkan kekuatan kentalnya jiwa mereka berhadapan dengan penguasa yang zalim, seperti yang berlaku pada Sahara Fir'aun. Berlaku juga iman secara otomatik. Siapa dia? Tanda pelajar. Ni ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud, orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla dengan sebab seorang pemuda yang dikatakan bijak sihir, tapi sebenarnya dia bukan kerana sihir, dia kerana dia beriman pada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya satu negeri masuk Islam dan mereka telah dicampak dalam api. Tak ada seorang pun yang lari. Masya Allah, tabarakallah. Banyak lagi lah contoh-contoh dari yang lain. Allahu Akbar. Mereka kata apa? Dengar jawapan jitu, mantap. Kata orang Kelantan, tak gogek daripada mantan ahli sihir. Dia kata apa? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Dengar, mereka menjawab, Fir'aun, sesungguhnya kami tidak gentar, kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami, dan kepadanya lah kami mengharapkan keampunan dan rahmatnya. Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar. Ini suatu kemenangan. Walaupun mereka mati, tapi mereka menang sekarang ini. Mantan-mantan ahli sihir yang beriman ini, insya-Allah semua sudah berada di bahbuhatil jannah, sudah berada dalam syurga ruh-ruh mereka, insya-Allah. Dia bukan sakat jawab, dia lawan Fir'aun. Dia kata apa? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan tidaklah engkau, hei Fir'aun, marah dan bertindak menyeksa kami, melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Aku tengok dah, Musa ni bukan sihir. Sihir tak boleh main lagu ni, makan tali orang tak boleh. Macam mana kami tak beriman? Kemudian dia tahu dia akan menghadapi risiko yang tinggi, maka mereka berdoa. Ambil doa ni, tanda pelajar. Doa ni kita kena doa di zaman banyaknya fitnah supaya kita selamat, insya-Allah. Tanda doa ni ayat 126 suratul Araf. Ambil ayat ni, Rabbana. Jangan ambil wa ma tanqimu, itu bukan doa, itu cabaran. Doa bermula di sini. Tanda Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allahu Akbar. Kita baca rasa sebab mereka berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dalam menghadapi situasi yang begini gawat. Fir'aun akan bunuh kami, tangan kami akan dipotong, kaki akan dipotong, kami akan dipalang. Afrigh alaina sabra, tolonglah kami
berilah kesabaran untuk menghadapi ujian ini. Masya Allah, tabarakallah. Dia tak kata, ya Allah, hancurkanlah Fir'aun, buat mari hali lentah, panuh atas kepala dia, biar mampu. Dia untuk sabatkan iman. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam, berserah bulat-bulat kepadamu, tidak goyang, tidak bergogek iman kami, ya Allah. Ambil pelajar, ambil doa ni, jadikan doa amalan kita. InsyaAllah kita minta yang pertama, Allah Ta'ala beri pada sabar dalam menerima sebarang ujian, sabar dalam melakukan ketaatan, menuntut ilmu, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan kita minta Allah matikan kita dalam keadaan Islam, husnul khatimah, insya-Allah. Comel ke tidak ayat ni? Ayat semua comel, tapi untuk dijadikan sebagai doa menarik. Baik, habislah satu episod yang ke-6. Kita pergi kepada episod yang ke-7. Pembesar Fir'aun mula bersuara, jangan biarkan Musa hidup. Ahli sihir tadi dalam tafsir kata nafas, maknanya Fir'aun dah jalankan hukuman ke atas mereka. Tapi yang peliknya, dengan Musa dia tak berani. Patut tangkap kali dengan Musa. Dia tengok tukak Musa ni muna igat aku, peng, tukak mari. Sekali dengan dia nyetelai dia ular. Cari kerja. Kau mana Fir'aun dalam tukak Musa. Mampu dia kan. Dia tak berani lawan. Tapi maka mari pembesar tulis. Episod yang ke-7, godaan ataupun cadangan daripada pembesar Fir'aun supaya mengambil tindakan ke atas Nabi Musa, dan Nabi Musa beri nasihat pada pengikut dia supaya sabar. Musa kata, habis dah episod Fir'aun dengan ahli sihir, sekarang ni Fir'aun akan bertindak ke atas kita, sabar. Tengok ayat 127. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. Allahu Akbar. Dan berkatalah pula ketua-ketua, kepala-kepala penyagak dari kaum Fir'aun, wahai Maharaja, adakah engkau wahai Fir'aun hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerusakan di bumi Mesir dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja olehmu? Fir'aun, mau khabar ke tak? Musa lepas pada dia menang berlawan dengan sihir baru ni, sekarang ni dia makin aktif, dia punya gerakan dakwah dia makin aktif. Makin duk mengajak orang tu, mengajak orang ni, duk buruk kamu. Kata di tanda pelajar, kata di Al-Imam Al-Hasanul Basri, dia kata kana Fir'aun ya'budul asnam. Pelik. Fir'aun dia sembah berhala. Ada berhala Fir'aun. Kalau pelajar-pelajar kita ni tengok cerita Nabi Musa, itulah orang buat filem tu, cerita TV tu. Ada Fir'aun, ada berhala Fir'aun. Fakana ya'budu wa yu'bad. Dia sendiri sembah berhala, dia suruh orang lain sembah dia. Ini bengok Fir'aun. Dia kata qala Taimi kana ya'budu syai'an qad ja'ala fi 'unuqihi. Dia gatul berhala di tengkok dia ni. Tak tahu lah berhala gambar korok gambar dekat sini. Dia sembah puja kawan ni. Puja setan ni. Dia sendiri suruh orang sembah dia. Bila pembesar ni hasut Fir'aun, ini dipanggil akta hasutan. Fir'aun takkan nak biar gini je. Kita kena ambil tindakan Musa ni makin aktif. Sudah. Fir'aun pun setuju dengan cadangan pembesar. Dia kata apa? Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Fir'aun menjawab, tengok ni, undang-undang bunuh anak laki-laki ni berulang kali kedua. Dulu belum Nabi Musa lahir,
Berlaku dah benda ni. Sekarang ni nak buat pula. Sebab apa? Nak mengurangkan bilangan Bani Israel. Supaya pengikut Nabi Musa lemah, tak ramai. Kita bunuh anak laki-laki. Firaun kata, kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan kita akan biarkan hidup anak-anak perempuan mereka, sebab anak perempuan ini tak kuat melawan, diambil jadi hamba-hamba, anak laki-laki dibunuh. Wa inna fawqahum qahirun. Firaun kata, dan kita tetap menguasai, menundukkan mereka. Musa tak boleh lawan aku bunuh habis Bani kumpulan dia, tak ada lah tentera dia, tak ada lah penyokong dia kan. Tak ada penyokong dia. Allahu akbar. Bila berlaku cerita lagu ni, bila dengar cerita undang-undang baru ni, akta Firaun nak laksanakan pula akta ni, pengikut-pengikut Nabi Musa berasa penat dah lah. Musa kena pula lah kita ni. Tengok ayat ni, ayat 129. Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Allahu akbar. Mereka berkata, belum lagi. Maaf, ayat 128 dulu. Ayat 128, Nabi Musa bagi motivasi kepada pengikut dia dari kalangan Bani Israel. Musa kata apa? Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Pengikut Nabi Musa merayu Musa, Nuh, Firaun, waktu bi akta baru dah tu, nanya kita. Lalu Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Tengok, dua arahan Nabi Musa dalam ayat ini dan dua janji gembira. Musa bagi motivasi pada pengikut dia. Musa kata apa? Ista'inu billahi wasbiru. Yang pertama, mintalah pertolongan kepada Allah. Doa banyak pada Allah Ta'ala, minta Allah bantu kita. Yang kedua, wasbiru, sabarlah. Ini dua arahan Musa kepada siapa? Kepada pengikut dia, Bani Israel. Dan dua lagi khabar gembira kemenangan. Musa kata apa? Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Dan sesungguhnya, jangan takut, kita lawan, tapi syarat dekatkan diri kepada Allah. Doa, sabar. Kita hari ni duk main Facebook siang malam. Kerajaan akan bertukar, kerajaan akan jatuh, orang tu orang ni tomok kuasa belaka, kita duk sibuk mengulas. Bangun munajat Allah Ta'ala, ya Allah, mintalah keamanan. Nabi Musa pesan, ista'inu billah wasbiru. Kalau kamu buat dua ni, jangan takut. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwarisnya kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Jangan bimbang. Bumi ini Allah punya, dia akan beri kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. InsyaAllah orang itu kita. Wal aqibatu lil muttaqin. Khabar gembira yang kedua dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tanda pelajar, ayat ini motivasi yang telah diberi oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Dua arahan, ista'inu billah wasbiru. Bumi ini Allah Ta'ala akan beri kepada kita dan akan binasa Firaun. Ini janji siapa? Nabi Musa berjanji Firaun akan binasa. Jangan takut. Tapi gitulah pengikut-pengikut dia. Tengok ayat 29, meluahkan perasaan. Luah juga. Dia kata apa? Qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Allahu akbar. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum
an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mereka berkata, Musa, kami telah diunanya dan diperhambakan oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami. Belum beranak dulu, kita kena dah bunuh anak ni, laki-laki ni. Dan sesudah engkau datang kepada kami, mari ni Musa, banyak masalah lah. Allahu Akbar. Musa menjawab, jangan takut. Musa kata, asa, mudah-mudahan Tuhan kamu akan membinasakan musuh kamu. Jangan takut, Allah akan binasakan musuh kita tak lama dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Fayanzura kaifa ta'malun. Kemudian ia memerhatikan bagaimana pula perbuatan kamu. Allah Ta'ala tengok gapo dia membuat. Tengok nota di bawah. Jika baik, baiklah balasannya, dan jika buruk, buruklah balasannya. Tu ya. Habislah. Saudara kita, Nabi Musa bersama pengikut dia, mantap. Motivasi telah diberi. Dialog luah perasaan sudah berlaku. Maka kita pergi kepada episod yang seterusnya, episod yang ke-8, bagaimana Allah Ta'ala telah tunaikan permohonan Musa, iaitu 9 bencana telah ditimpakan ke atas Fir'aun. Tanda pelajar, 9 bencana telah ditimpakan ke atas apa? Atas Fir'aun. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Dan sungguhnya kami telah menimpakan Fir'aun dan kaumnya dengan musim kemarau. Tengok belajar berapa ayat? Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Allah kata, aku beri pada Musa 9 tanda kekuasaan bencana kepada Fir'aun. Yang pertama, tengok yang pertama. Walaqad akhazna ala fir'auna bis-sinin. Apa makna sinin? Dengan kemarau yang panjang. Kemarau. Wa naqsim minas samarat. Yang kedua, kekurangan buah-buahan. Bila kemarau mari, buah banyak ke tak banyak? Kering pokok, luruh habis layu pokok, macam ada buah. Dah lah kemarau, panas, buah pula daun-daun berguguran, buah-buah tidak ada. 2 perkara kena. Ini semua ni tujuan apa? Tuhan kata, la'allahum yazakkarun. Mudah-mudahan mereka insaf, mengambil pelajaran. Biar dia khabar. Tengok nota di bawah, nota 228. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan satu persatu jenis bala bencana yang telah menimpa Fir'aun dan kaumnya disebabkan kekufuran mereka. Tanda pelajar, ada 9 tanda. 9 tanda. Yang pertama, apa tadi? Sinin. Apa dia sinin? Kemarau. Kemarau berasak, kemarau panjang. Satu. Yang kedua, apa dia? Kurang buah-buahan. Kurang buah-buahan dah. Tanda ni, nak suruh cukup 9 dah. Yang ketiga, tak lagi. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Jadi buah Fir'aun ni bila mari kemara,
pakak marah. Kemudian apabila datang pada mereka kesenangan, lepas pada kemarah dia mari doa, minta Nabi Musa berdoa, Nabi Musa doa, turun hujan. Mereka berkata, ini ialah hasil usaha kami. Bahasa perangai sungguh, kan? Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka mengatakan nahas, bencana, kesialan. Orang Kelantan kata sial majal, kesialan tu. Dan malang itu disebabkan Nabi Musa dan pengikutnya. Semua ni bencana ni, Musa punya pasal ni. Bila turun hujan, pokok buah balik, dia kata ini usaha kita, hasil daripada Tuhan Firaun. Tak khabar pok ni. Firman Allah Ta'ala, Tuhan jawab, membetulkan balik kepahaman salah mereka. Allah kata, ketahuilah, sesungguhnya nahas, kesialan dan malang mereka itu hanya ditetapkan di sisi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tuhan kata mungkin khabar, kena ingat molek, semua tu Allah nak uji kamu supaya kamu sedar. Menjadi kebengongan kenapa? Habis selesai satu episod, dia pergi minta dengan Nabi Musa berdoa. Tempoh berdoa tu berbeza-beza, tanda pelajar. Ada kata 8 hari, maknanya satu ujian 8 hari, seminggu. Ada kata satu ujian sebulan. Ada kata 40 hari. Wallahu alam. Setengah ulama tafsir kata mungkin berbeza-beza. Sekali ni mari 8 hari, mungkin mari sebulan, mungkin mari 40 hari. Wallahu alam. Tempoh dia. Jangan tanya hak mana satu, tak ada siapa tahu kecuali ada wahyu. Dia kata apa? Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Inilah manusia celaka. Dan mereka berkata, Musa, walau apa saja jenis-jenis keterangan mukjizat yang kau datangkan kepada kami, untuk menjalankan sihirmu kepada kami. Ni yang mencelakakan dia ni. Dalam minda dia, dalam kepala otak dia, sihir. Dia tak mikir ni mukjizat, peringatan daripada Allah. Maka kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu. Tak saya beriman. Bahasa jenis kerah kepala nak kata apa? Fa'arsalna alaihimut tufan. Mari dah tengok ayat yang ke-133. Ini, dalam ayat ini mengikut ulama tafsir kata ada 7 bala bencana. Dalam ayat lain ada cukup 9. Yang penting kita akan cukupkan 9 bilangan dia, insya-Allah. Tengok ayat kita dulu. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Allahu Akbar. Tadi 2 tanda pelajar. Tulis. Bala yang pertama sinin, kemarau. Bala yang kedua naqsim minal amwal, tak ada buah-buahan, tidak jadi, tak menjadi. Yang ketiga, tulis nombor 3, Allah berfirman, kami pun menghantar kepada mereka tufan. Apa dia tufan? Banjir mari. Saat ni kemarau. Tengah duduk kemarau molek-molek, mari banjir pula. Macam pak kita ni lah, banjir kilat ni kuat berlaku ni kan. Banjir mari, habis. Bala hanyut habis segala benda dia. 3. Yang keempat, wal jarad. Belalang. Tengok tu lagi tak kata, dan belalang. Belalang ni, berat benar belalang ni. Tanda pelajar. Fa'akalat, belalang mari, dia makan habis tanaman Firaun, pucuk-pucuk kayu, pucuk-pucuk tanaman, sayur-sayur menyembah di belalang habis belalang mari. Bila mari belalang, dia makan, tengok ni belalang ni.
backing belalai dia. Bukan apa kita. Dia makan hatta al-abwab wa suquful buyut wasiyab. Pitu-pitu atap rumah. Rumah orang dulu bukan buat dengan atap genting, dia buat atap rumbia dia panggil. Atap buat dengan daun-daun ni, belalai mari, korek. Hei, nampak matahari dah. Temu habis atap rumah. Masuk dalam rumah pula, baju-baju tersangkut, nyekekoh di belalai. Habis baju dia. Masya-Allah. Fa faza'u ila Musa, dia pergi pula. Musa, nyanyi lagu ni. Habis atap rumah, pintu rumah tergohor habis dah, atap rumah berlubang, baju-baju kami makan di belalai, pokok-pokok makan belalai. Nabi Musa doa. Nabi Musa ni baik orangnya. Kalau kena kau kita hak tak baik ni, biarnya mampu lah puakmu. Lah. Bila dia mari berita doa, Musa kata, kalau aku doa, belalai hilang, beriman ke tidak? Beriman. Janji berlawak ni puak ni, pelesu. Nabi Musa doa, ya Allah, hantar balik belalai ke negeri dia. Fakashafa anhum ba'da sab'ati ayam, seminggu belalai pun tak ada ke sini. Nabi Musa pun pergi jumpa. Macam mana kamu? Apa kabar? Sahih tu Musa. Oh pula dia kata nak beriman tadi. Baik. Fa aqamu syahran. Nabi Musa dakwah sebulan, tak dengar kata wal qummala. Tengok ayat Quran. Allah hantar mari kutu. Kutu ni bukan gutu macam gutu atas kepala saja. Kalau gutu atas kepala pun tak boleh hidup kita ni. Ngongak nak tidur lagu mana. Dia kata kutu ni kibarul qirat awisus. Macam ulat. Kutu dia tu macam ulat. Macam-macam jenis. Ada kata macam zubab, macam zubab lalak, bararis, macam nyamuk. Ada kata kutu betul ada atas kepala, tapi dia kata jenis kutu ni kadu dah. Macam ulat. Ingat tadi? Masa belalai mari, dia makan pucuk. Ulat ni, dia bahaya sekali dengan batal. Habis pokok-pokoknya makan dia ulat. Sudah. Tak ada apa dah lawi. Nak makan pokok, tak ada dah. Sayur-sayur dah, habis je kau dia ulat. Faza'u ila Musa. Mari jumpa ulat. Musa, tak boleh hidup macam ni. Doalah pada Allah minta selamat. Nabi Musa kata beriman. Nabi Musa doa. Lepas pada beberapa hari, tak ada dah kutu. Relax pula. Musa kata, beriman. Sahih tu Musa. Jangan tipu kami. Tak ira. Habis. Berapa dah kita? Tufan yang ketiga, jarak 4, yang kelima gutu. Waddafadi'. Tahu katok mari. Mu nak tidur, ngak katok atas tilak. Masuk pergi buka baju, dalam poket ada katok Buka nak ambil air, macam nak hidup. Kita mu ada katok sekor masuk dalam air pun lopak dah. Ni katok semua katok mari. La ilaha illallah. Buka bekas makan ni ada katok, buka ni ada katok, semua nak tidur ada katok. La sudahlah. Jumpa Musa pula. Musa, irhamna hadhil marrah. Kesianlah kami. Ni ayat yang kelima dah ni. 5 dah. 6 dah. Yang ke-6. Musa, tak boleh nak makan minum dah ni. Main dengan katok ni mana cerita ni Musa? Musa kata taubat. Beriman pada Allah Ta'ala. Dia kata kami taubat dah. Ikutlah Musa, tak tahan dah ni. Fa akhadha alaihimul uhud. Buat janji. Aku janji. SD. Dia panggil SD lah ni. Nabi Musa doa, ya Allah, bawalah katok ni, nyanyi ke demo ni. Katok pun balik duduk dalam sungai. Mari pula sengih pun dia Musa. Bijak sungguh sahihmu ni. Tak. Benar. Naqadul batal perjanjian pula. Tak apa, Musa kata tak dengar kata dia. Duduk tak lama, fa arsalallahu alaihi muddam. Yang ketujuh, Allah Ta'ala hantar mari darah. Semua darah. Sungai darah, buka air nak minum air, darah, buka botol nak minum macam mana Musa. Mari pula jumpa. Fasyakau ila Fir'aun. Dia kata Fir'aun, macam mana kita ni Musa makin kuat pula sihir dia ni macam mana? Fir'aun pun nak terang, nak test tengok. Panggil Bani Israel, panggil Qibti.
Kibti tu kabilah Fir'aun. Duduk sekali. Ambil air, cuah dalam bekas. Hak alik Fir'aun, Kibti jadi darah. Hak alik pengikut Nabi Musa jadi air. Sudah dah lah. Tulu cebok lah kita minum. Pergi tangi air, Allah jadi darah. Mati buat dia. Allahu Akbar. Mari jumpa Musa pula. Musa tak tahan lagi ni Musa. Main dengan darah belakang benda ni. Lepas tu doa lah Musa. Biar sesah-sesah lah. Kita ikutlah mu kali ni. Allahu Akbar. Tak habis lagi pengikut Nabi Musa ni kan. Tak ikut lagi. Akhir sekali habis 9 ayat. Tanda pelajar-pelajar 9 ayat tadi. Dalam ayat lain ada 2. Allah sebut di sini 7 perkara. Wa yudafu ila al-mazku fi surati Yunus. Tanda semua. Yang 9 perkara tadi apa? Yang pertama kemarau, kurang harta benda, kurang bilangan manusia apa kurang, tak nak beranak dah, okay? Tak cukup makan. 3, kurang buah-buahan. 4, tufan. 5, al-jarat. 6, kebelalang. Al-qummala, kutu ataupun ulak. Yang ke-7, dafadek ni kata. Yang ke-8, dan darah. Yang ke-9. Habislah 9 perkara ayat. Adapun tongkat dengan tangan Musa itu itu bukan bencana untuk Firaun, itu untuk mukjizat Nabi Musa. Untuk mukjizat Nabi Musa. Asa mukjizat, bukan azab, bukan tanda azab kan. Azabnya ni 9 perkara ni. Masya-Allah tabarakallah. Sesalah kita daripada azab Firaun. Insya-Allah kita akan sambung dalam CD yang akan datang, bermula daripada ayat 134, iaitu al-luju ila Musa li rafil azab. Bila kena azab, mereka akan mari jumpa Musa lah. Hilang azab, neraka balik. Ini ayat 134. InsyaAllah para pelajar boleh terus ikuti pengajian kita ni melalui online. Balik online. Ingat, kuliah tafsir kita ni bermula selepas salat subuh 6.30 ataupun 6.25. Tengok waktu subuh awal sikit insya-Allah. Baiklah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.